خير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam ini dibaringkan jenazahnya dalam kubur, tiba-tiba keluar daripada mulut masing-masing menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku boleh hidup kembali di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah mereka kepada orang yang dah mati ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya demikianlah kalimah-kalimah yang sentiasa kamu ulang untuk kamu kembali hidup di dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu, mulai daripada saat ini kamu akan dikembalikan balik, kamu akan mula hidup di alam barzakh sampailah kamu dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Pengurusi imam, ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, namanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat mustajabnya doa kita yang telah kita doa pada tahun yang sudah, di mana pada tahun yang sudah kita berdoa supaya Allah memberi peluang untuk kita kembali hidup di dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini. Tahun yang sudah, saya yakin semua di kalangan kita, walaupun kita dalam tempoh PKP pada tahun yang sudah, kita berdoa, ya Allah, bagilah peluang untuk aku kembali hidup dalam bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Lalu Allah mustajabkan doa kita. Dalam tak sedar kita dah masuk dalam bulan Rejab. Bulan Rejab kita sekarang dah masuk lebih kurang 9 ke 10 Rejab yang kita berada sekarang ini. Dan kita dengar doa yang dibaca oleh imam dalam solat maghrib sebentar tadi. Imam ulang satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mana masuk saja dalam bulan Rejab ini, Rasulullah ulang sepotong doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah. Allahumma barik li bi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab ini. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban yang akan aku masuk nanti. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah nak bagi tahu pada kita, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ini, ya Allah, maka pilihlah kematian aku setelah mana berakhirnya Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya dah, ya Allah. Raya itu yang besar, orang kita dia nampak raya yang besar. Dia tak nampak yang Ramadan yang besar. Kenapa yang Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya lagi, kenapa yang Rasulullah tak baca doa untuk masuki bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah kan? Kenapa Rasulullah tak baca doa untuk nak masuk dalam bulan Rabiul Awal? Kenapa Rasulullah SAW tak baca doa untuk masuk bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah bulan 12 dalam kalender Islam, bulan Hurum
kira-kiranya bulan yang besar. Tapi kenapa bulan masuk saja bulan Rejab, Rasulullah baca doa. Baca doa pula Rasulullah gabung 3 bulan. Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa dalam bulan-bulan yang lain Rasulullah tak baca doa? Alim ulama tanya, tak ada. Kalau kita tengok balik dalam doa-doa Rasulullah, kita tak jumpa doa yang Rasulullah masuk bulan kelahiran Rasulullah, Rasulullah tak baca doa. Rasulullah bila masuk bulan Muharram, tak ada doa khusus dipanggil demikian. Tapi bila masuk bulan 3 bulan ni, Rasulullah baca doa. Kenapa Rasulullah baca doa? Jawabnya, Rasulullah nak bagi tahu bahawa apabila kita masuk sahaja dalam bulan Rejab, itu menandakan Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita, Allah memberi peluang yang besar pada diri kita. Masuk bulan Rejab ni, bulan kasih sayang Allah dipanggil. Allah nak tunjuk sayang dia pada kita. Kita tanya perlu, sayang bagaimana Allah pada kita, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, 3 bulan ini menjadi bulan-bulan yang Allah nak suruh kita ni merasai bagaimana sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Kita akan tanya, sayang macam mana Ustaz? Allah nak tunjuk sayang pada kita, memandangkan umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah panjang-panjangkan umur mereka. Allah jadikan umur umat dahulu, Nabi Nuh AS, kalau kita baca dalam kitab, usianya sepanjang 950 tahun. Nabi Nuh AS. Nabi-nabi dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Adam 1000 tahun lebih umur nabi-nabi dahulu. Kalau kita baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, disebut Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak mula. Nabi-nabi dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Sampai pada umat Muhammad, Allah tak jadikan panjang. Umur kita macam umat terdahulu. Umur umat Muhammad ini Rasulullah sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun lama ke tuan-tuan rasa hidup? Tuan-tuan rasa lama ke hidup? 60 tahun, 70 tahun. Sekejap je kita hidup. Dengan 60 tahun, 70 tahun ni, tuan-tuan jangka amalan apa yang tuan-tuan nak persembahkan depan Allah? Untuk kita bagi tahu pada Allah, ya Allah, amalan inilah aku nak minta dengan kamu untuk aku dapat masuk dalam syurga kamu, ya Allah. Amalan apa yang kita ada? Dalam hidup kita ni, katakanlah tuan-tuan ni Allah bagi umur, saya ni Allah bagi umur sampai 70 tahun dalam hidup. 70 tahun kita terpaksa tolak 15 tahun yang terawal. 15 tahun terawal kita belum akil balik. Masa tersebut kita tak tahu ke mana dalam hidup kita. 15 tahun kita tolak. Tinggal 55 tahun. 55 tahun dalam ibadah kita ni. Tolak lagi masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita tidur malam. Cukup. Ambil kita tidur malam. Tiap-tiap malam kita tidur di antara 6 jam hingga 8 jam. 6-7 jam kita tidur setiap malam. Cuba kira dengan umur kita 70 tahun. Berapa lama dah kita tidur? Tidur saja ahli ulama kata, kalau kita kira tidur malam saja, kita telah habiskan masa lebih kurang 30 tahun masa sedang kita tidur, dan lebih kurang 25 tahun hingga 30 tahun kita sedang tidur saja. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dia. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, campur dengan tidur hari Jumaat waktu mana khutbah Jumaat, banyak mana dah kita masa kita tidur dalam hidup kita. Tu baru kita tidur. Amalan apa yang kita ada? Tak ada amalan yang terbaik. Bagaimana kita nak menandingi umur umat terdahulu? Allah jadikan Ramadan. Allah jadikan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Allah, bila dia nak masukkan kita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh nampak dah bagaimana Allah jadikan satu malam yang bernilai. Malam dia yang disebut dengan malam khairun min alfi syahr, malam Al-Qadr. Kita sebut demikian.
Malam Al-Qadr ini kita diajar supaya start daripada 1 Rejab mula berdoa, ya Allah, anugerahkan aku malam Al-Qadr. Dapat 1 malam je, sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Buatnya dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup, 10 kali je kita dapat malam Al-Qadr. 10 kali je kita dapat malam Al-Qadr. Maknanya kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 830 tahun. 800 hidup sekejap tapi pahala banyak. Allah jadikan demikian. Ini tanda sayang Allah. Bayangkan dalam hidup kita ni, katakanlah umur kita sampai 70 tahun, kita dapat 20 kali je malam Al-Qadr. Maknanya usia kita 1600 tahun lebih dalam keadaan kita sedang beribadah pada Allah. Malam tu kalau kita baca Quran, kita sedang baca Quran lebih kurang 83 tahun dalam hidup kita. Malam tu, malam Al-Qadr, kalau kita baca, kita menderma 83 tahun kita sedang menderma. Malam tu kalau kita bangun tahajud malam, 83 tahun kita bertahajud malam. Buatnya malam tersebut kita sedang tengok televisyen, 83 tahun tengok televisyen. Tengok kita buat amalan apa? Allah dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah sebelum masukkan kita dalam bulan Ramadan, Allah jadikan 2 bulan, bulan bersiap untuk masuki bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab, bulan untuk kamu bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Sayang Allah pada kita, nak suruh buat latihan. Mana ada orang masuk mana-mana pertandingan tanpa latihan. Bila kita nak masuk bulan Ramadan, bulan bertanding, diajar supaya kita buat perlumbaan. Kita berlumba sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kata, bila masuk saja dalam bulan Ramadan, Allah jadikan aku dengan Rasulullah ni berlumba untuk mendapatkan semua mungkin pahala yang Allah sediakan pada diri kami ini. Gambaran yang digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nak sebutnya, Allah bila dia masukkan kita dalam bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan, bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni nak suruh berlatih. Mana-mana orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan bacaan yang panjang yang akan dibaca oleh imam dalam bulan Ramadan itu. Jangan kita rasa sedih kalau imam baca panjang-panjang sembahyang tarawih dan sebagainya. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, jadi ringan untuk dia menderma pada diri dia di saat mana dia berada dalam bulan Ramadan itu. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan baru nak nampak. Yang ni kebanyakan masjid-masjid terjadi. Saya yakin masjid ni pun sama. Di awal Ramadan mesti ramai orang datang. Tengah Ramadan dah tinggal 2-3 saf. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim dia yang mengaji. Yang lain ghaibul ghaib semua datang. Kenapa jadi demikian? Kerana orang kita ni tak nampak. Sepatutnya lagi hujung Ramadan, lagi kita bekerja dalam hidup kita. Lagi hujung Ramadan, lagi kita ni semakin nak mendapatkan malam Al-Qadr dalam kehidupan kita. Itu ada pandangan ulama demikian. Dan ada pandangan ulama disebut lagi. Sebenarnya Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ni bukan bulan sekadar nak suruh kita bersiap untuk menyambut hari raya. Tak. Tapi yang besar lagi, Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini bulan bersiap untuk masuk dalam kubur seorang-seorang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan latihan, mempersiapkan diri kita untuk membawa diri kita seorang-seorang ni, untuk kita melatih diri kita menghadap di hadapan Allah seorang-seorang. Supaya apa dia? Supaya jangan ada seorang pun bila dia masuk dalam kubur datang satu penyakit yang baru dalam hidup dia. Penyakit apa dia yang ada dalam hidup kita? Menyesal tak sudah. Penyesalan yang tak berakhir dalam hidup ini tatkala mana masuk saja dalam kubur. Sekarang kita tak menyesal. Tu
Tuan-tuan tak rasa menyesal sekarang kan? Kita tak rasa menyesal dalam hidup kita. Tapi tunggu kejap lagi. Tunggu sekejap je lagi. Bila hijab mata kita mula dibuka saja. Mata kita mula dibuka saja. Kita nampak malaikat berduyun-duyun turun. Datang diri depan muka kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad. Tatkala mana malaikat sebut saja begitu, keluar daripada mulut orang yang tak bersiap. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ini. Kalimah apa dia? Yang Allah rakam. Kebanyakan mulut-mulut manusia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Mula masing-masing sebut, malaikat jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan, boleh tak malaikat? Laula akhartani, tangguh sekejap je malaikat. Bagi tahu pada Allah, aku tak nak mati lagi wahai malaikat. Kenapa? Fa as-saddaqa, sekarang juga aku nak bagi segala harta-harta yang aku sedang aku sibuk mencari seharian dalam hidup aku, berbulan-bulanan, bertahun-tahunan dalam hidup aku, menghabiskan masa merebut harta benda. Sekarang aku nak bersedekah segala benda yang aku telah cari sebelum daripada ini. Wa akun minas salihin, sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab, dah terlambat bro, kata ini. Dah terlewat dah dalam hidup. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Waktu mana kamu dah nampak dah malaikat dah mula nak cabut nyawa kamu. Walan yu'akhirallah, Allah tak tangguh nyawa-nyawa orang yang bila sampai masa dia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Tuan-tuan, yang ni saya sentiasa sebut dan berulang kali. Saya harap tak ada seorang pun orang Kuala Teriang ni yang bila dia meninggal dunia, dia menyesal tak sudah menghadap di hadapan Allah. Tuan-tuan jangan menyesal, tuan-tuan. Biar tuan-tuan rasa berbaloi waktu mana kita hidup di atas dunia. Jangan ada di kalangan kita menyesal. Menyesal berulang kali. Tak berhenti menyesal kali yang pertama. Mereka mula masuk, tarik nyawa kita daripada hujung kaki kita, tarik naik sampai ke lutut, tarik lagi. Mereka umum, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dah. Hidup atas dunia ni lagi daripada apa? Tuan-tuan bertopeng pada malam ni. Kenapa tuan-tuan bertopeng malam ni? Kenapa kita tak boleh bersalam pada saat ini? Kenapa kita sembahyang sampai berjarak sebegini? Ni kenapa kita buat begini? Jawabnya kerana jangan kita dijangkiti dengan penyakit COVID kan? Pandemik yang digambarkan oleh pengurusi tadi. Kita masih lagi dalam suasana sekarang. Betul kan? Kenapa kita takut dengan kena COVID? Kerana kita takut mati kan? Kerana kita takut kalau kena COVID kita akan mati kan? Apa beza kita dengan si kafir yang sentiasa berfikir jangan bagi mati, jangan bagi mati? Apa beza kita dengan si munafik yang tak nak mati, yang takut dengan kematian? Apa beza kita dengan mereka? Cuba beza sikit. Tengok orang kafir macam mana mereka sedang melarikan diri daripada kematian hari ini. Jumlah 2.2 juta yang mati pada saat ini, jumlah yang bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar yang mati seluruh dunia. Setahun dah Allah jadikan kita begini. Kenapa mereka takut bila mati berakhir nikmat dunia kan? Tapi orang mukmin tak. Orang mukmin dia nampak bukan dia takut terhadap mati, yang dia bimbang bagaimana nak hidup lepas pada mati. Ni orang mukmin kena fikir. Kita kena beza dengan mereka. Kita kalau kita tak kena COVID ni kita tak mati-mati kan? Tuan-tuan ingat
bila tuan-tuan tak kena COVID, tuan-tuan tak mati. Tak tuan-tuan. Depan kita akan jumpa kematian juga. Dalam hidup kita, bukan kita takut terhadap mati itu, kerana kita akan mati. Tapi yang kita kena fikir, macam mana nak hidup lepas pada kita mati. Ini cara orang mukmin berfikir. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita menyesal. Ramai mana orang yang mati, bila ditarik roh dia, tarik sampai di halqah, syaitan sedang pujuk. Jangan taubat, jangan taubat. Kalau kamu taubat, nanti cepat roh kamu keluar. Katanya syaitan. Syaitan pujuk demikian. Kita pun teragak-agak, mati ke tak mati, mati ke tak mati. Padahal roh sedang ditarik. Jenazah kita, orang sedang siapkan kain kafan untuk diri kita. Umur kita pun tak kembali muda dalam hidup kita. Hidup kita ni, dia tidak akan ke belakang. Tidak. Dia sedang bergerak ke hadapan. Dalam hidup kita, kita pun tahu kita akan mati. Kenapa kita ragu-ragu lagi? Saat mana roh kita sedang ditarik sampai di pusat, kemudian digentak sampai di halqah. Bila sampai di halqah, baru tergamam. Allah mati aku. Allah mati aku tu. Allah rakam kali yang kedua menyesal. Penyesalan. Kalau tuan-tuan tengok mayat-mayat yang terbaring tu, baru dia lepas menyesal. Baru dia lepas menyesal. Kalau dia seorang yang tidak mukmin pada Allah, dia mesti menyesal. Bila roh sampai di halqah, terkeluar daripada mulut dia sebut, "Wala inni tubtul an." Sekarang aku taubat ya Allah. Sekarang aku taubat ya Allah. Mereka tak terus, "Walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at." Tidak dianggap taubat orang yang hidup membiarkan diri dia berbuat benda-benda dosa dalam hidup dia. Ya'maluna as-sayyi'at. Dia tak tutup aurat, dia rasa selesa. Dia tak salat, dia rasa selesa. Dia buat maksiat, dia rasa selesa dalam hidup dia. Ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahum al-maut. Sehingga roh dia dibentak sampai di halqah. Tiba-tiba mulut dia sebut, "Qala inni tubtul an." Sekarang aku taubat ya Allah. Malaikat kata tak ada dah taubat. Dah terlambat, kata mereka. Turun malaikat sebut, "Kalla. Jangan begitu hidup ni. Tolong fokus ke hidup. Hidup ni tolong perhati betul-betul dalam hidup ni. Kalla idza balagatit taraqi." Bila digentak roh kamu sampai di halqah, wa qila man rabb. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Kamu yang berhormat kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu doktor kan? Kamu turun balik roh kamu, wahai doktor. Kamu turun sekarang. Wa qila man rabb. Wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasan. Matilah aku, matilah. Dia perasan terus. Habis aku. Habis aku tu. Wal taffatis saqu bis-saq. Allah sebut, mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Habis aku. Habis tu, mereka cabut roh, keluar daripada mata tu, tersembur masuk dalam bekas. Saya tak cadang nak cerita satu-satu yang ni. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan datanglah belajar dekat masjid. Hanya di masjid yang cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan lepas pada kematian. Bila roh kita ditarik, keluar saja. Bila keluar masuk dalam bekas, naik terus menghadap di hadapan Allah. Kedengaran di arasy Allah tanya, "Roh siapakah ini?" Lalu dia jawab, "Roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan." Lalu penjaga langit entah mesra, bau busuk, roh yang jahat, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Kedengaran dengungan di arasy Allah. Nak lepas naik langit yang kedua, ketiga, menghadap depan Allah, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh masing-masing. Nauzubillah min dzalik, jangan roh kita tuan-tuan. Kita minta janganlah kita. Diri terus di hujung kepala. Nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita rasa saat mana orang bercakap-cakap tentang jenazah kita. Kita dengar semua patah-patah perkataan siapa yang datang nak mandikan jenazah kita, berapa orang yang nak solatkan jenazah kita, orang bersiap, anak-anak kita nampak semua. Orang usung jenazah kita keluar daripada rumah kita sampai ke kuburan, letak je jenazah kita dekat kubur tu, nampak dia lahan kita tu, berdiri di hujung kaki kita, dua orang malaikat munkar dan nakir
warna hitam kebiru-biruan. Untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Bila bangun, bila orang angkat jenazah kita tu, nak turun dalam liang lahat tu, rasa terus pengalaman yang pertama. Angkat jenazah tu nak turun tu, peng terus. Rasa terus pengalaman himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah kata, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Bila turun jenazah Sa'ad bin Mu'az, kena sekali, peng sekali tersebut. Rasulullah kata depan mata aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az menjadi halus helai rambut mati Rasulullah. Sekali dia kena peng sekali. Bertanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena juga ya Rasulullah? Padahal waktu mana gugur syahidnya Sa'ad bin Mu'az ini bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Jenazah Sa'ad bin Mu'az diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. Tapi bila turun depan Rasulullah, jenazah Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur sekali, peng sekali tersebut, jadi halus helai rambut. Dia tanya pada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Sa'ad bin Mu'az dia tak bersih air kencing. Sekali dia tak bersih air kencing. Bila tanya pada Rasul, pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu dia jawab, kami dengar Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing. Bila sebut saja begitu, sahabat-sahabat tanya lagi keluarga Sa'ad bin Mu'az, macam mana dia tak bersih air kencingnya? Lalu dijawab oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az, boleh jadi Sa'ad bin Mu'az pulang daripada permusafiran sekali, tiba-tiba dia rasa nak kencing sangat, dia qada hajat, dia buang air kecil dalam keadaan dia berdiri. Sekali mungkin sebab itu menyebabkan dia terkena himpitan kubur. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, sekali dia kita ni kencing sambil berdiri berapa kali? Yang Sa'ad bin Mu'az sekali dia kencing sambil berdiri. Yang kita kencing sambil berdiri, tu yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing, yang kena kencing. Nak sebutnya kencing tak habis-habis, kena himpitan kubur. Turun saja jenazah, hadap dia muka ke kiblat. Bila hadap muka ke kiblat, bau terus tanah depan muka ni, dengar suara bawah telinga kita ni. Kita nanti tengok sekejap lagi. Ayah-ayah ibu tunggu sekejap je lagi. Kalian boleh nampak apa yang saya cerita ni betul-betul terjadi di hadapan mata kalian. Bagaimana keadaan Sa'ad bila letak di jenazah kita, nampak hujung kaki kita ni diri dua orang malaikat muka dan akhir. Nampak terus ada seorang budak muda yang handsome, muka seorang yang kacak, sedangkan kabut di hujung kaki kita. Kita bila kita nampak demikian, orang tutup jalian lahat kita, kemudian bunyi kedengaran tanah-tanah yang mula turun. Tanah-tanah yang mula turun di atas jenazah kita tu, di atas liang lahat kita ni, sampai pada lutut dia. Bila sampai pada lutut tu, kedengaran diri malaikat muka dan akhir, warna hitam kebiruan depan muka kita, mula halau salat kita, mula halau haji kita, mula halau zakat kita. Di saat tersebut, tiba-tiba mulut masing-masing disebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Nak hidup balik. Mula sebut malaikat, tolong malaikat, bagi tahu pada Allah aku nak hidup balik malaikat. Qala rabbirji'un, malaikat aku nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mudah dia sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Mulai daripada saat ini kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur, kalau kalian nak hidup balik, kalian nak hidup bila? Dia jawab bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. 3 bulan ini orang dalam kubur dia sebut dia nak hidup balik. Kenapa nak hidup 3 bulan ini? Bulan orang yang dalam kubur, kalau dia boleh peluang, katakanlah 3 bulan je, Allah sebut kamu akan hidup balik. Dia nak hidup bulan bila? Rejab,
Syaban, Ramadan. Bulan kasih sayang Allah. Bulan yang Allah lalui kita saat ini, Allah sedang menunggu-nunggu untuk kita mengubah diri kita menjadi ahli syurga Allah. Allah nak suruh kita jadi ahli syurga dalam 3 bulan ini. Mengubah keluarga kita menjadi keluarga syurga dalam hidup kita. Mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat syurga. 3 bulan ini. Kenapa 3 bulan ini? Besar sangat ke 3 bulan ini? Besar. Besar 3 bulan ini. Bulan ini, ada ulama sebut bulan Rejab, Allah jadikan bulan hurum dalam Islam. Bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan-bulan hurum ni ada 4 bulan haram. Bulan haram dalam Islam. Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Rejab Allah asingkan dengan 3 bulan ini. Lepas Rejab ada bulan Syaban, ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, baru masuk Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Tapi kenapa bulan Rejab? Allah nak suruh ingat, kalau mana kamu masuk bulan Rejab, kamu kena betulkan sesuatu dalam hidup kamu. Nak betulkan? Kita kata nak betulkan apa? Supaya kita tak menyesal bila kita masuk dalam kubur nanti. Yang pertama, tolong betulkan akidah kita dengan Allah. Ulama-ulama sebut, kalau kita tanya, nak betul apa Ustaz? Betulkan keyakinan hidup. Dalam hidup kita, hanya terima Islam. Jangan terima selain daripada Islam. Jangan percaya kepada nasionalis, dia menipu kita. Jangan percaya pada sekularis, dia penipu kita. Jangan percaya pada Syiah, dia menipu kita. Jangan percaya kepada selain daripada Islam. Wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbal minhu. Allah dah sebut, siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur, tuan-tuan. Pragmatis tak boleh tolong kita dalam kubur. Liberalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Jangan percaya pada selain daripada Islam. Kalau tuan-tuan percaya selain daripada Islam, tuan-tuan habis dalam hidup tuan-tuan. Rugi dalam hidup. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Selain daripada Islam, jangan terima. Jangan terima dalam hidup. Saya nak sebut orang kita ni, lagi lama hidup, lagi tak terima Islam. Ramai orang kita begitu. Masyarakat kita kan, kita buat contoh dia tak terima Islam kat mana. Mana orang kita tolak Islam? Tanya pegawai bank. Bila dia pergi ke bank, orang dia tanya, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islami ke cara konvensional? Depan pakcik ni ada 2 pilihan nak buat loan, nak buat pinjaman. Satu pinjaman konvensional, satu lagi pinjaman Islami. Mana pakcik nak pilih? Dia pun tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Mana yang untung? Orang kita tak percaya dengan Islam. Nak buka akaun cara Islamik pun orang kita tak percaya. Tanya lagi, tu dalam bab ekonomi, dalam bab pendidikan. Orang kita kan, kita tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Menghafal Quran ni nak kerja apa? Dia tanya, orang kita tanya. Lah kita jawab, bukan nak suruh dia hidup dengan habis masa dia, sepanjang dia dalam pembelajaran dia hanya dengan Quran saja. Kita nak suruh ada Quran je dalam tubuh badan dia. Itu je benda yang paling asas. Dia jawab, saya tak percaya sekolah agama. Saya lebih percaya dengan sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Orang Islam tak percaya pada Islam. Pelik kan? Orang kita tak percaya. Saya nak minta maaf nak sebut, orang kita lebih percaya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Padahal kita orang Islam tak percaya pada orang Islam. Lebih percaya pada orang bukan Islam. Percaya pada si kafir lagi dibandingkan dengan Islam. Tak kepelik dia panggil mereka. Maknanya keyakinan kita longgar. Dalam bab apa dia? Dalam bab apa saja dalam hidup kita ni, hanya Islam yang kita boleh terima. Ini contoh yang mudah dalam hidup. Yang pertama, Rejab, bulan akidah. Ini bulan Rejab. Lepas mana kita faham hukum akidah kita tak tergoyang. Saya hanya terima Islam dalam hidup. Saya 2 ni kita dengar macam mana orang India cerita, dia nak memurtadkan orang Melayu. Dia sebut demikian.
Kan dalam yang viral tu, dia kata mudah je nak murtadkan orang Melayu. Senang je nak murtadkan orang Melayu. Kita bawa dia keluar ke negara lain sikit, kemudian lepas itu kita murtadkan dia dan kita kahwin dengan dia, kemudian lepas itu kita bawa balik-balik. Itu senang dia sebut demikian. Maknanya apa dia? Orang kita ni longgar sangat pegangan keyakinan dengan Islam. Jangan begitu. Kerana nak kahwin, orang kita sanggup gadaikan agama. Ada orang kita demikian. Orang perempuan ada di kalangan kita, kerana nak jawatan sanggup buka aurat, sanggup dedahkan aurat. Agama kamu mana agama kamu? Sampai kamu sanggup dedah aurat. Ada di kalangan kita, kerana nak gaji sanggup tuang agak. Tuang agak. Kerja tuang agak. Tahu dah, Rasulullah dah sebut dah 10 golongan yang confirm masuk neraka Allah yang terlibat dengan agak. Siapa yang bawa, siapa yang tuang, siapa yang saing, siapa yang Rasulullah sebut lebih kurang 10 golongan yang terlibat dengan agak. Semua mereka sama dengan peminum agak. Tapi orang kita tak yakin dengan Islam. Dia tanya, kalau saya tak terlibat dengan agak ni Ustaz, saya nak kerja apa? Saya nak kerja apa? Macam dia mati. Tak yakin dia dengan Islam. Keyakinan yang pertama dengan Islam, Allah jadikan bulan Rajab kamu kuatkan kembali keyakinan kamu supaya kamu tak menyesal dalam kubur nanti. Macam mana cara Allah nak suruh kita kuat keyakinan dengan Islam? Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini rakan sekalian kena faham tu. Jangan sembarangan, jangan. Kerana Isra Mi'raj ini peristiwa mukjizat yang kedua terbesar lepas pada Al-Quran Karim yang Allah turunkan dalam hidup ini. Lepas mana Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini mukjizat yang kedua yang terbesar lepas pada Al-Quran Karim dalam hidup ini. Kalau kita tak faham Isra Mi'raj, Al-Quran pun kita tak faham, benda apa yang kita faham terhadap yang disebut dengan daripada Islam ini sendiri. Bulan ini tuan-tuan cerita pada keluarga masing-masing. Cerita Isra Mi'raj ni bukan cerita dongeng, cerita betul yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan menjadikan keyakinan pada sahabat-sahabat terhadap Islam. Ini cerita Isra Mi'raj. Saya ingat saya kecil-kecil dahulu bila masuk dalam bulan Rejab, 15 hari yang pertama cerita tentang Isra. 15 hari yang kedua cerita tentang Mi'raj. Habis bulan sembelih lembu saya. Suka satu kampung datang makan jamuan di masjid. Kenapa? Kerana kita mula faham tentang Isra Mi'raj. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu. Malam ni kalau ada kambing pun satu rahmat. Tapi kalau ada bihun pun tak apa dah. Cuma nak sebut je gambaran bagaimana besarnya bulan Rejab. Lepas pada bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Supaya kita tak menyesal dalam kubur. Kalau yang kedua, apa dia? Ibadah kita pada Allah. Lepas pada keyakinan dengan Islam, kuatkan ibadah kita dengan Allah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Salat. Jangan tinggal salat. Lalu Allah nak suruh kita faham terhadap yang disebut dengan bulan Sya'ban, memantapkan ibadah. Allah buat 2 program dalam bulan Sya'ban. Peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Apa dia 2 program yang besar ni? Satu program yang orang Melayu kita sambut, satu lagi program yang orang Melayu kita tak sambut, tapi orang Arab sambut. Program apa? Dalam bulan Sya'ban, yang pertama peristiwa yang disebut dengan Nisfu Sya'ban. Orang Melayu kita sambut. Kebanyakan kita sambut. Ada di kalangan kita baca Yasin dan sebagainya. Terpulang yang tu tak ada perbincangan kita dalam bab yang demikian. Tapi nak sebutnya, satu lagi peristiwa dalam bulan Sya'ban yang Allah jadikan dalam bulan Sya'ban yang orang Melayu kita tak sambut, tapi orang Arab sambut. Yang Islam suruh kita ingat peristiwa tersebut. Peristiwa apa dia? Pertukaran kiblat. Bertukarnya kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Mengajak pada Masjidil Haram. Berlaku dalam bulan Sya'ban. Nak suruh apa dia? Nak suruh jaga. Yang pertama dalam bab ibadah ni, tolong jaga baca yang disebut dengan salat. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan tinggal 1 rakaat pun sepanjang hidup di atas dunia ini dalam melaksanakan salat. Siapa yang pernah tinggalkan salat, tolong qada balik salat. Ambil peluang kita masih hidup ni, salat. Qada. Walaupun qada tu tak sama dengan yang kita tinggal
tinggal solat sebelum daripada ini. Jangan tinggal solat. Siapa yang tinggal solat, dia sudah berani menempah tempat dia dalam neraka sakar. Dalam neraka sakar. Yang ditanya, bila mereka campak dalam neraka sakar, lalu tanya, ma lakum fi sakar? Kenapa kamu campak dalam neraka sakar? Lalu mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu di atas dunia tak sembahyang, kami tak sembahyang. Walam nakum minal, disebut panjang cerita. Di antara benda yang kita buat dosa kita, yang orang kita tinggal solat. Tinggal solat. Dia kena jaga yang ni. Kemudian dalam masa yang sama yang kedua, dalam beribadah, tolong jaga yang disebut dengan bacaan Al-Quran. Anda boleh baca Quran. Saya nak pesan semua orang penduduk Kuala Teriang ni, jangan ada seorang pun yang meninggal dunia dalam keadaan kalian tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur di kampung Kuala Teriang ni, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran dia tak boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya anak ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Saya mengaku saya tak boleh baca Quran. Tolong bantu saya. Tuan jadi AJK, tuan bantu saya tuan. Saya tak nak mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. AJK tolong umum. Tiap-tiap hari Jumaat umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tolong daftar. Ahli qaryah yang boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi alamat. Sedarakan mereka. Sedarakan di antara yang tak boleh baca dengan yang boleh baca. Jadikan mereka bagaikan ansar dan juga muhajirin. Sebab ada dia, ni adik-adik kami. Kita sedarakan. Oleh kerana kita duduk satu kampung, kamu belajar dengan yang boleh belajar. Yang boleh baca Al-Quran. Yang tak boleh baca, tolong belajar dengan yang boleh baca Al-Quran. Ni dipanggil persaudaraan Islam yang mesti wujud di kalangan. Bagi tahu boleh AJK elok. Saya tak boleh baca Quran tuan. AJK pula jangan jawab. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Jangan sampai tak boleh kita baca Al-Quran. Al-Quran mesti boleh baca di kalangan kita. Berlumba di kalangan kita untuk membaca Al-Quran. Dua, Al-Quran. Yang ketiga, saya nak sebut, tolong alihkan semua aset-aset kita yang ada di dunia ini ke akhirat Allah sekarang. Sebelum kita mati seorang-seorang masuk dalam kubur. Kalian ada harta kan? Kalian jangan simpan harta kalian di atas dunia. Buat menyesal di dalam hidup. Kita cari harta bukan untuk disimpan di dunia. Cari harta untuk kita hantar ke akhirat. Jangan simpan di dunia. Jangan. Ramai dah orang kita simpan di dunia. Orang tanya dia, simpan harta untuk bila? Untuk hari tua Ustaz. Siapa yang ajar? KLBSP Ustaz. KLBSP yang ajar simpanan untuk hari tua. Siapa yang ajar pada kita demikian? Tak, Islam ajar simpan harta untuk ke syurga. Macam mana kita nak simpan untuk ke syurga? Macam mana kita nak simpan untuk ke syurga? Kita dah tahu kan? Kita cari letih kan dalam hidup ayah-ayah. Ibu-ibu, kalian cari harta ni 60 tahun, 70 tahun cari harta. Bila sampai menjelang usia tua, kita mesti alih harta kita ke akhirat. Panggil anak-anak kita. Main. Abah ada tanah 6 ekar. Kamu 4 beradik. Kamu ambil sekarang seorang. Abah nak hibah sekarang. Ambil sekarang seorang. 2 ekar lagi, itu milik abah dan juga milik ibu kamu. Manakala rumah, tapak rumah, jangan siapa-siapa ambil. Tapak rumah dan rumah ini milik abah dan juga milik mak kamu. Macam mana cara nak buat? Kita sebut, jangan tengkar. Masing-masing ada rumah sendiri kan? Masing-masing ada rumah sendiri. Abah dah bagi dah. Tanah ni sekar seorang, misal contoh. Dah bagi dah pada dia. Harta ada sikit, bagi. Kenderaan ni milik abah. Manakala rumah ni, abah nak hantar ke akhirat tersebut. Macam mana cara kita nak buat?
Lepas mana kita selesai, bagi-bagi pada anak kita, jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu ke AJK Masjid. Ataupun jumpa dengan sekolah tahfiz ke, datang ke tempat-tempat yang baik, pusat pengajian agama ke, bagi tahu, tuan, kalau saya meninggal dunia, saya wakaf rumah saya tu untuk masjid, misalnya contoh. Saya wakaf tanah itu untuk yang disebut dengan kenderaan ini, untuk yang namakan dengan kerja-kerja agama. Saya mati je, menjadi milik wakaf. Kita sebut demikian. Kita meninggal dunia, masuk kubur, berjumpa balik rumah kita. Jumpa balik. Tak cari cuba cerai mati sekali. Nak tahu jumpa ke tak jumpa. Jumpa balik cantiknya rumah kita. Sempat kita wakaf. Sempat kita infak. Yang kita telah hantar ke akal. Macam kita pergi ke Mekah. Biasakan orang pergi Mekah, dia beli barang banyak-banyak. Bila dia nak balik, dia nak buat macam mana barang banyak? Dia post ke Malaysia terlebih dahulu. Barang dah sampai, kurma dah sampai, air zam-zam dah sampai. Tuan kat Mekah lagi. Demikian buat kita. Biar kita ni dah, kita belum meninggal dunia lagi, tapi semua barang-barang kita dah sampai di akal. Satu, jangan kita rasa dalam hidup kita ni barang itu milik kita, kecuali bila kita sempat sedekah, itu milik kita. Setiap kali mana kita bersedekah ataupun kita berinfak, jangan kita nampak masuk dalam tabung dia, jangan. Sebenarnya dia sedang memberi balik pada diri kita. Macam tadi kan, kita dengar kuliah ni, elok-elok kita dengar kuliah, lalu tabung. Saya tengok tabung warna hijau, warna biru tadi. Nampak tabung warna merah lalu depan kita. Kebetulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasa yang RM1 kan masuk kan? Yang RM50, kedai tom yam banyak lagi. Kita nak pergi makan lagi. Bila kita sampai di akhirat, kita tengok balik, jumpa balik RM1. Menyesal tak menyesal? Mesti kita menyesal. Menyesal aku. Kenapa yang aku infak hanya RM1? Kenapa aku tak bagi RM50? Yang kita bagi itu semua balik semula pada diri kita. Jangan tuan-tuan kisah. Ni orang yang derma kipas, orang yang derma sedadah, datang ke masjid, orang yang buat semua yang kita buat ni bukan kita bagi pada orang. Hakikatnya kita sedang memberi pada diri kita lagi. Tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan jangan menyesal. Tuan-tuan datang malam ni, kita kena rasa alhamdulillah aku dipilih oleh Allah. Datang orang lain peduli apa aku, kita sebut demikian. Kenapa? Aku buat untuk dia aku sendiri. Bila kita masuk dalam kubur nanti, Allah tayang balik segala apa yang sedang kita buat sewaktu mana kita hidup di atas dunia. Tak rugi pun kita dalam mentaati perintah Allah. Saya nak pesan lagi, kalau ada di kalangan ayah-ayah, ibu-ibu yang mempunyai harta yang banyak, jangan simpan dalam bank lagi pada usia 60 tahun ke atas. Tuan-tuan jangan simpan dalam bank. Apa yang tuan-tuan kena buat? Keluarkan duit daripada bank tu, beli emas. Senang kita. Beli emas terus. Bagi tahu pada anak-anak kita. Bila ayah meninggal dunia, emas ni agihkan cara faraid betul-betul. Supaya bila kita meninggal dunia, kadang-kadang duit dalam bank terkumpul dalam bank. Bila terkumpul dalam bank, nak pergi minta balik daripada bank tu, memang lambat. Selama mana tak selesai dalam bank tu, selagi itulah kita sengsara dalam kubur. Lagi tu kita sengsara dalam kubur. Jangan tuan-tuan. Lagi mana tak selesai urusan harta pusaka, selagi itulah kita sengsara dalam kubur. Tolonglah selesai masalah harta pusaka ni. Jangan payah adik-beradik. Jangan ada di kalangan kita yang manja-manja. Masa kita nak selesaikan masalah harta pusaka. Kerana semua ni akan mengganggu orang yang berada di dalam kubur. Kita tak rasa sebab kita tak masuk kubur lagi. Bila kita masuk kubur nanti, mesti kita akan sentiasa sebut, tolonglah selesai. Tolonglah selesai. Hatta masalah hutang sekalipun. Walaupun sekecil mana pun hutang kita, perlu kita bayar waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Jangan kita biarkan segala benda ni tertunggak yang menyebabkan kita masuk dalam kubur, kita menyesal menghadap depan Allah. 2. Ni bulan Syawal. Masuk saja bulan Ramadan, Allah jadikan bulan yang 3 bulan Ramadan. Allah nak suruh kita mantap 3 perkara. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak. Akhlak.
Akhlak ni macam mana Allah nak suruh kita sempurnakan akhlak? Dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tujuan apa dia diturun Al-Quran? Hudan linnas, menunjuk jalan hidup pada manusia. Kamu mesti ada akhlak. Akhlak apa yang mesti ada? Yang pertama, kamu dengan diri kamu. Akhlak yang pertama, akhlak kita dengan kita. Yang disebutkan istilah orang kita jaga kita. Semakin kita berusia, semakin menampakkan wajah kita ahli syurga. Jangan kita ni semakin berusia, semakin jauh orang tak nampak gaya kita ahli syurga. Jangan. Tolonglah ayah-ayah ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, berebut saf yang pertama di masjid ini. Saf yang pertama di masjid milik kalian. Kalian jangan lepas peluang datang ke masjid awal-awal. Peluang yang ada ni datang duduk saf yang pertama. Yang umur 60 tahun ke atas, saf yang pertama. Orang tanya kenapa? Saya sedang menjaga diri saya daripada terhumban ke dalam api neraka. Biar orang nampak kita kan, pakaian kita pakaian ahli syurga. Sehingga kan kita berjalan, orang tahu ni ahli syurga yang sedang berjalan. Usia 60 tahun, usia confirm kematian dalam hidup. Bila-bila masa saja Allah boleh cabut nyawa kita. Dalam tempoh macam ni, tolonglah jaga diri masing-masing. Yang disebut dengan anfusakum, jaga diri kamu. Kemudian wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka. Jaga yang kedua ni apa dia? Jaga keluarga ni maksudnya jaga hubungan kamu dengan ibu dan ayah kalian. Tolong jaga akhlak, terutama bagi orang lelaki. Saya nak pesan betul-betul. Orang lelaki ni perangai dia lagi tua, lagi tak boleh jaga mak ayah. Dia sibuk jaga siapa? Dia jaga isteri dia dan anak-anak dia. Dia tertinggal mak dan ayah dia. Padahal yang besar dalam hidup dia bukan dia jaga isteri dia, bukan dia jaga anak dia. Yang besar dalam hidup dia, dia jaga mak dan ayah dia yang masih hidup tersebut. Ramai mana orang tua, orang lelaki terutamanya, yang mak dan ayah dia terasa hati dengan dia. Kenapa terasa hati? Kerana dia cukup jaga hati isteri dibandingkan jaga hati mak ayah. Yang ni yang berlaku. Kenapa kita jaga hati isteri kita? Orang lelaki. Saya nak pesan pada orang perempuan. Kerana orang perempuan seringkali mengangkat suara di hadapan suami. Seringkali orang perempuan dia bercakap kasar dengan orang lelaki, dengan suami dia. Bila dia bercakap kasar dengan suami dia, mula-mula awal-awal perkahwinan, kerana disebabkan dia berkasar dengan suami dia, akhirnya suami dia jadi penyakit dengan dia. Penyakit apa dia? Penyakit takut bini. Ini penyakit yang sedang diberitai di kalangan orang Melayu lelaki terakhir kita. Orang Melayu kita dia takut dengan isteri. Takut sungguh. Dia sangat tipu mak ayah dia. Semata-mata nak jaga hati isteri dia. Kadang-kadang tuan-tuan tengok anak-anak lelaki tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri anak-anak lelaki tuan-tuan. Kita tanya dia tak balik ke cuti? Boleh balik. Kenapa tak boleh balik? Saya tak boleh, tak dapat surat PKP. Saya tak dapat itu, saya tak dapat ini. Padahal dia janji dengan isteri dia dan anak-anak dia, cuti dia kita pergi melancong. Bila cuti, dia pergi melancong semua. Pergi ke mana? Pergi ke Wuhan. Rela dia pergi ke negara China. Rela dia nak pergi ke Cameron Highland. Ambil gambar. Mak dia, ayah dia tahu. Mak ayah dia ingatkan dia tak boleh cuti sungguh. Tapi dia post dalam Facebook. Kebetulan mak mertua dia, ayah mertua dia ada Facebook juga. Tengok dalam Facebook. Anak lelaki aku, dia lebih jaga hati isteri dia dibandingkan jaga hati aku. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menyinggung hati mak ayah kalian, kalian jangan harap akan terbuka pintu syurga untuk kalian. Tertutup pintu syurga untuk kalian. Jangan takut dengan isteri ni. Saya pernah duduk dengan kawan-kawan ustaz-ustaz ni. Tengah-tengah minum tu, bunyi telefon. Jatuh ni gelas ni pun jatuh. Tanya kenapa? Isteri saya telefon ustaz. Ya ke isteri telefon? Ya ustaz, gua angkat telefon. Tengok ni, nama isteri saya ustaz. Dia tulis Langsue tu. Langsue terus nama isteri. Ada seorang tu singa lapar tulis. Nak sebut itu.
Kita sebut jawab. Kita sama-sama dengar. Dia pun jawab. Dia tekan tu dia. Assalamualaikum dia. Isteri dia tak jawab salam. Tengking terus. Kat mana? Kata isteri. Kat mana? Dia pun jawab. Minum air. Kat kedai. Minum dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Ustaz Ahmad Dasuki yang biasa cerita bab mati itulah. Bila dia mati? Hanyalah dia tengking. Tak mati lagi lah ni dia. Sedang minum dengan dia. Kita ni dengar ni. Ada isteri tengking suami macam tu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu angkat suara depan suami ibu-ibu angkat je suara. Hancur lebur amalan-amalan yang kalian lakukan. Semayanglah sampai bengkak dahi-dahi sekali. Puasalah sampai kering sekali. Kalian mati di saat mana suami kalian terasa hati dengan kalian, tertutup pintu syurga untuk kalian, terbuka luas pintu neraka untuk kalian. Jangan harap kalian akan berada dalam syurga Allah. Jangan sampai begitu. Suami ini sampai dia takut, sampai dia tengking tu. Nampak lagi dia nak balik. Katanya isteri, katanya suami nak balik dah ni. Nak balik, kejap lagi balik. Tak ada balik sekarang. Balik, katanya isteri. Balik itu kita yang duduk sebelah tu dengar tu suami. Balik tu dia tekan terus telefon. Saya balik dulu ya Ustaz. Padahal dia tu Ustaz juga tu. Ustaz pun takut bini. Nak sebutnya gambaran bagaimana takutnya orang kita dengan isteri masing-masing. Tuan-tuan tak percaya, cuba try malam ni balik tanya orang rumah masing-masing. Saya ni ada tak perasaan takut pada orang? Tanya. Kebanyakan isteri akan sebut, ya, ada. Kita ni ada penyakit takut pada isteri. Penyakit takut isteri ni sampai sanggup melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah. Jaga-jaga tuan-tuan. Dia ada perbezaan di antara kasih dan sayang, di antara cara nak hormat dalam rumah tangga. Jangan sampai peringkat kita gadaikan perintah Allah semata-mata nak jaga hati isteri kita. Dosa dalam hidup kita. Kejam kita dengan mak dan ayah kita. Rela tinggalkan mak ayah di kampung. Tak benarkan mak ayah datang duduk dengan kita. Kita rela biarkan mak ayah duduk sorang-sorang dekat kampung. Kita gelak ketawa dengan anak isteri kita dalam rumah tangga kita. Patut atau tak patut dalam hidup kita demikian? Mak kita je merayu dengan kita. Bilalah mak boleh duduk, bilalah mak boleh bersama dengan kamu, bilalah mak daripada kecil membesar kamu. Terasa hati mak kita dengan kita. Jaga tuan-tuan, yang ni kena jaga semua-semua. Saya nak minta orang perempuan, tolonglah bantu suami kalian untuk masuk dalam syurga. Suami kalian masuk syurga, dengan kalian boleh masuk syurga. Tapi kalau suami kalian dihuban ke dalam neraka Allah, macam mana kalian nak boleh masuk dalam syurga Allah? Ni tolong kita dalam hidup ini. Dia tahu dah, suami kita ni ada mak mertua, ada ayah mertua, ada mak dan ada ayah. Bagi tahu pada suami kita, abang jaga mak, jaga ayah, betul-betul. Saya jaga anak-anak. Jangan risau. Apa-apa keperluan, utamakan mak dan ayah dalam hidup. Yang ni keutamaan dalam kehidupan. Kita jaga akhlak, dia panggil. Tolong yang ni kena jaga juga. Kemudian akhlak kita dengan anak yatim dan orang miskin. Kita tak tahu berapa ramai jumlah anak yatim di kampung Kuala Teriang ini. Kita tak tahu berapa ramai jumlah orang miskin dalam kawasan kita. Rasulullah diajar oleh Allah supaya jaga mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tahu siapa yang dusta beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak peduli pada anak yatim. Orang yang tak peduli pada anak yatim. Jangan ambil anak yatim ni dalam bulan Ramadan ni. Jangan jaga anak yatim ni dalam bulan Syawal saja. Anak yatim ni dia perlu hidup sepanjang masa dalam hidup ni. Anak yatim ni Rasulullah sebut siapa yang jaga anak yatim, ana wa kafirul yatim kahatain. Sambil Rasulullah tunjuk dua jari. Aku dengan orang jaga anak yatim bagaikan jari ini dengan jari ini. Rasulullah tunjuk ini. Nak gambarkan kepada kita tentang besarnya nilai anak yatim ini sendiri. Dan kalau kita menjaga tiga-tiga perkara ini, kita tak akan menyesal saat mana kita berada dalam bulan Rajab, bulan Syaban, dan kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan Allah pilih kita di antara orang yang mengecapi nikmat-nikmat itu. Dan bila kita mati nanti, semua kita dibuka pintu syurga Allah SWT. Dengan kita menjaga betul-betul amalan kita di saat yang sebenarnya. Terima kasih di atas kesempatan
pada malam yang baik. Ya. Terus sambung sedikit kata kebaikan bulan Rejab, minta sedikit. Apa siapa ada hadir kata siapa-siapa yang nak menempuh ke neraka, jangan puasa bulan Rejab. Tak ada dan hadis Rasulullah kata yang puasa dan Ada ustaz baca. Ada ustaz baca. tak betul demikian. Rasulullah di antara bulan yang paling banyak dia puasa ialah bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa. Cuma ulama-ulama bincang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa ni macam mana? Ada yang ulama-ulama kata Rasulullah puasa straight dalam bulan Rejab. Ada ulama kata Rasulullah berbuka walaupun sehari. Rasulullah berbuka. Tapi tak adalah puasa yang paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bulan-bulan yang Rasulullah lalui kecuali bulan Rejab. Bulan Rejab ni di antara bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Ada pun yang kata siapa yang puasa bulan Rejab dia menempuh tempat dia dalam neraka, itu mungkin salah faham dia. Salah faham dalam dia memahami hadis tersebut. Tapi saya nak sebutnya bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ini bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertingkatkan amalan. Rasulullah semakin banyak amalan, beza daripada bulan-bulan yang lain. Kalau sebelum daripada ni Rasulullah puasa sikit-sikit je. Puasa Isnin Khamis. Tapi bila masuk bulan Rejab, Rasulullah puasa panjang masa. Ada yang kata straight Rasulullah puasa dalam bulan Rejab. Boleh jadi salah faham mana-mana yang sedang mengajar tersebut. Cuma kita jangan pula sampai kita menjadikan siapa yang puasa bulan Rejab terbuka jalan dia ke neraka. Itu tak betul lah. Tak sampai tahap demikian. Ini mudah-mudahan Allah jadikan kita kebaikan. Bawa masyarakat kita ni kepada kebaikan, bukan bawa masyarakat kita ni kepada kebingungan. Kesian masyarakat kita. Ustaz-ustaz pun saya nak pesan, janganlah sampai kita ni jadi berpecah belah. Pandangan-pandangan kita, ya kita boleh sebut pandangan kita, tapi jangan sampai peringkat kita memecahkan masyarakat, mengelirukan masyarakat. Itu jangan. Kita bukanlah jadikan masyarakat kita ni sama-sama saling memahami dan berlomba untuk dapat ganjaran syurga. Biar mudah bagi kita demikian. Dan saya nak pesan juga pada masyarakat, belajarlah daripada orang-orang yang boleh membawa kita ke syurga Allah, bukan membawa pada perpecahan di kalangan kita. Jangan belajarlah dengan ustaz-ustaz yang mana-mana ustaz-ustaz yang membawa pada perpecahan, membawa kepada berjauh kita dengan syariat agama. Kita kata yang ni boleh jadi salah faham ustaz tu. Kita sebut demikian. Manakala kita cari orang-orang yang boleh mendekatkan kita dengan Allah SWT. Itu satu cara yang mudah dalam hidup kita. Jauhkanlah perbalahan. Bila kita berkelahi sama-sama orang Islam, yang untung orang bukan Islam. Orang bukan Islam, tepuk tangan, bagus. Berkelahi lagi orang Islam. Berkelahi lagi. Bila kamu berkelahi, kami boleh menguasai kamu. Kalau kamu tak berkelahi, kami tak boleh menguasai kamu. Kamu jadi kuat. Dia jadi demikian. Dengan begitulah kita orang Islam ni biar satu padu di kalangan kita dalam mentaati perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi lah pada jemaah-jemaah. Saya sendirinya, tuan-tuan, bila masuk dalam bulan Rejab, Syaban dan Ramadan ni, saya membuka peluang kalau tuan-tuan nak tambahkan lagi pahala, di mana saya sedang buat masjid di sekolah saya tu, di kampung kampung Babadak ataupun kampung Al-Hijrah, macam-macam gayalah nama. Di Felkra tersebut, kampung Felkra Pok ni lah. Tapi saya nak sebutnya, saya sudah bangunkan lebih kurang dekat dengan 1 juta lebih dah. Saya sedang bangunkan masjid tu. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan nak wakaf, niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak. Dan inilah peluang sebenarnya untuk kita bina rumah kita dalam syurga Allah. Kita ada duit sikit, kita pergi letak. Rasulullah kata, man bana, siapa-siapa yang membina rumah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah walau kamisqatin. Rasulullah kata, siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina istana dalam syurga Allah untuk diri. Ini nak sebutnya, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, tuan-tuan bolehlah jumpa dengan mudir Ustaz Zafri, dan tuan-tuan bagi tahu pada ustaz-ustaz, saya nak wakafkan, saya nak niatkan untuk arwah ayah saya, arwah mak saya, dan bakal-bakal arwah. Kita lah bakal-bakal arwah. Kita niat awal-awal, biar mudah-mudahan dia akan bermanfaat kepada kita. Saya bercadang supaya kawasan tu
satu hari nanti meriah dengan masyarakat yang menghafal Quran, kawasan-kawasan mereka. Dan Langkawi ini, agar Langkawi ini orang tak nampak lagi untuk hanya datang nak tengok burung helang di mana mereka. Bukan datang sekadar untuk datang nak melancong je, tapi satu hari nanti orang berebut datang Langkawi untuk dapatkan ilmu daripada Pulau Langkawi. Ini biar bercahaya dengan amalan-amalan yang baik, insyaAllah. Saya dah bangun dah lebih kurang 5-6 tahun dah kawasan tersebut. Tuan-tuan bolehlah, kalau ada anak-anak yang nak menghafal Quran, saya mengalu-alukan sangat, terutama anak yatim yang perempuan. Setakat ini kita ada kekosongan lagi 15 tempat kekosongan anak yatim perempuan yang kalau dia ataupun anak miskin yang dia nak menghafal Quran, kita tanggung mereka menghafal. Kita tanggung. Di mana kita tanggung seorang-seorang ni sebanyak RM3,500. Kita yang tanggung. Dia tak perlu bayar pun juga. Nak sebutnya demikian. Nak suruh ramai anak-anak yatim, orang miskin menghafal Quran. Ada pun yang boleh tanggung, kita pakai tanggung. Anak-anak kita kan ada di kalangan kita, saat saya bertanggung, saya sebut, bagi tahu dia berapa kalian boleh tanggung anak-anak ini sendiri. Setakat mana yang ada tu je. Lepas itu selebihnya kami akan cari. Saya cari tiap-tiap bulan, saya cari dana ni. Setakat ni dah lebih kurang 11 tahun, 12 tahun. Sebanyak lebih kurang RM450,000 saya tanggung. Lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Bukan di sini saja, di Shah Alam saya bangunkan, di Kelantan saya bangunkan satu lagi, kemudian di Kuala Terengganu, kemudian di Jerantuk Pahang. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang sama dengan tempat macam ni juga. Saya bangunkan lagi tempat lain. Pelajar keseluruhan ada dekat dengan 1,000 lebih yang menghafal Quran. Jadi saya harap supaya satu hari nanti ramai orang yang boleh menghafal Quran, yang ada Quran dalam dada mereka. Dan mulai daripada besok, anak-anak kita ni yang habis 30 juzuk, dia akan memasuki peperiksaan SPM pula. Dia akan ambil peperiksaan SPM, kemudian dia menghafal hadis Rasulullah, sampai mereka ni sambung belajar di peringkat luar negara. Dia bukan calang-calang lah. Maksudnya tuan-tuan usahalah sikit untuk hantar anak-anak yang mana-mana yang tak boleh baca Quran dan sebagainya. Tuan-tuan dekat sangat dengan tempat tuan-tuan. Tuan-tuan hantar ke tempat tersebut. Bincang dengan Ustaz Ahmad Tafri ni. Tuan-tuan bincang dengan dia macam mana nak suruh anak saya boleh. Dan saya sendiri ke, dan satu hari nanti saya nak suruh semua di kalangan kita ni hidup dengan suasana Al-Quran. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah